Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Video Nina yang latest, Nina ada ceritakan tentang seorang wanita yang bunuh keluarga dan kawan dia dengan menggunakan racun cyanida. Disebabkan ada request, Nina akan cerita kes yang kedua dan kes ni pun hampir sama dengan kes yang pertama. Cuma yang bezanya, kes pertama dia guna racun cyanida, tapi kes yang kedua ni dia guna racun prakuat. Si pelaku untuk kes kedua ni juga merupakan seorang wanita dan dia juga digelar sebagai Korean Black Widow. Semua mangsa dia memang ada pertalian kekeluargaan dengan dia, dan salah seorang mangsa dia termasuklah anak perempuan dia sendiri. Dia juga telah meracun suami dia semata-mata untuk mendapatkan duit insurans. Sebelum Nina meneruskan penceritaan kita pada hari ni, kalau korang suka cerita-cerita macam misteri, jenayah, seram dan sebagainya, korang boleh subscribe di bawah, okay? And so without wasting any time, let's get started. Antara tahun 2011 hingga 2013, Korea telah dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang bernama Noh. Noh adalah seorang pembunuh bersiri dan dia telah membunuh mangsa-mangsa dia di daerah Pocheon. Sebenarnya nama Noh ni bukan nama sebenar dia sebab dia punya identiti sebenar telah dirahsiakan oleh pihak Korea. Jadi senjata utama yang dia guna untuk membunuh mangsa-mangsa dia adalah dengan menggunakan racun prakuat. Kalau tak salah Nina, penggunaan racun prakuat dekat Malaysia telah di-ban ataupun telah diharamkan pada tahun 2020. Benda ni diharamkan bukan sebab suka-suka je, tapi sebenarnya boleh membahayakan kesihatan manusia. Kalau kita terdedah dekat racun ni kan, kita punya paru-paru ni boleh rosak dan kita akan mati dalam tempoh 24 jam je. Jadi berbalik kepada cerita kita, Noh mula membunuh pada tahun 2011 dan mangsa pertama dia adalah suami dia sendiri bernama Kim. Kim dengan Noh ni kahwin pada tahun 1991 dan diorang dapat 2 orang anak, iaitu seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Kim adalah seorang ahli perniagaan, manakala Noh ni pula adalah suri rumah sepenuh masa. Semasa bisnes Kim ni berada di puncak kejayaan, duit pun masuk kan. Kehidupan diorang memang mewah lah dan Noh ni pun dapat macam-macam. Tapi bila bisnes Kim semakin drop, diorang punya hubungan suami isteri pun jadi semakin retak. Noh selalu bergaduh dengan suami dia sebab punca pendapatan suami dia tak banyak macam sebelum ni. Jadi dia tak boleh lah nak enjoy, tak boleh lah nak nak seronok-seronok macam sebelum ni. Jadi hubungan diorang ni selalu tegang dan selalu bergaduh, dan akhirnya Kim telah decide untuk membuat penceraian palsu. Dia buat macam ni sebab hutang Kim ni dah terlalu banyak sampaikan diorang punya harta pusaka ni pun bakal kena sita tau. Jadi diorang pun terpaksa berpura-pura cerai untuk melindungi aset diorang. Lepas tu tanah tadi Kim telah tukar nama kepada Noh atas nama nafkah. Kemudian diorang telah jual tanah tu dan dapat untung sebanyak 1.2 bilion, dan duit tu Kim nak bagi dekat mak dia tapi Noh tak setuju, padahal sebelum tu Noh dah setuju. Tiba-tiba dia macam berubah fikiran, je lah dapat duit banyak kan, siapa tak gelap mata. Jadi gaduh punya gaduh, akhirnya Noh ni nekat untuk bunuh suami dia. Pada 9 Mei 2011, Noh datang melawat Kim dan juga mak mertua dia. Noh sempat beritahu dekat mak mertua dia yang dia beli sesuatu untuk diorang ni minum dan dia dah letak pun dalam peti ais. Sebenarnya dalam air tadi tu Noh dah pun campur dengan prakuat. Bila Kim buka je peti ais tu, dia nampak air sejuk tu kan, dia terus minum, tak fikir apa-apa. Disebabkan prakuat ni sangat toksik kepada badan manusia, tak lama lepas si Kim ni minum, perut dia terus sakit dan dia terus dibawa ke hospital dan dia meninggal. Sebelum Kim minum, mak dia ada sempat juga minum air yang sama, tapi masa dia teguk tu dia rasa air ni rasa macam pelik, and then dia pun ludah balik. Pada awal tu tak ada siapa pun syak yang Noh dalang di sebalik kejadian ni, dan diorang fikir Kim tu bunuh diri. Sebabnya dekat Korea diorang biasa menggunakan racun prakuat untuk menghabiskan hidup diorang, so tak pelik lah kalau Kim tu minum prakuat. Jadi Kim pun telah disahkan meninggal sebab bunuh diri, dan Noh pun dapat duit insurans suami dia sebanyak 1.5 juta ringgit. Bila polis buat siasatan pasal kes ni, kot-kot lah family Kim ada syak siapa-siapa kan. Kakak kepada Kim sendiri kata yang Kim memang ada masalah kewangan dan disebabkan itulah dia dengan Noh bercerai. Jadi dia rasa tak pelik lah kalau adik dia memang minum racun tu, sebabnya dia tertekan dengan keadaan hidup dia. Lagipun dikatakan ada seorang saksi ni yang nampak Kim memang minum air beracun tadi. Selepas polis dah siasat apa semua dan diorang yakin Kim memang tamatkan hidup sendiri dan dia bukan dibunuh, secara automatik Noh pun terlepaslah dari syak wangsangka pihak polis dan kes pun selesai. Tak lama lepas tu mak Kim ni pun meninggal dan mudahlah Noh ni untuk mendapat duit insurans suami dia. Selepas setahun Kim meninggal pada tahun 2012, Noh telah berkahwin dengan lelaki yang lain yang bernama Lee, dan diorang ni telah mendapat seorang anak lelaki. Tapi sebenarnya perkahwinan ni memang ditentang oleh Mak Lee sebab dia tak nak anak bujang dia tu berkahwin dengan janda anak dua. Dan macam biasalah, Noh ni telah mencuba untuk membunuh sekali lagi. Pada awal perkahwinan diorang ni, Noh dah cuba untuk meracun mak mertua dia dan kemudian suami dia pula. Pada awal Januari, Noh mula racun mak mertua dia dulu dengan cara yang sama sebelum ni, yang mana dia masukkan sesuatu dalam minuman mak dia. Bila disesat, rupa-rupanya punca kematian mak mertua
Noh ni adalah disebabkan radang paru-paru. So family Lee pun menganggap benda ni adalah benda biasa, penyakit biasa sebab mak diorang pun dah tua kan. Jadi tak ada apa yang suspicious. Tapi sebenarnya mak mertua dia ataupun mak Lee ni meninggal disebabkan dah minum racun prakuat yang dibuat oleh Noh. Beberapa bulan lepas tu, pada bulan Ogos, suami dia pula meninggal disebabkan punca yang sama, iaitu radang paru-paru. Hasil bedah siasat juga telah menunjukkan dalam perut dia ni ada tanda-tanda keracunan. Dikatakan dia bunuh suami dia secara perlahan-lahan sampailah suami dia meninggal pada bulan Ogos. Dia mula letak racun dalam kimchi sejak bulan 4 lagi. Bayangkan dia bagi racun tu sikit demi sedikit kat suami dia kan, sehingga membuatkan paru-paru Lee ni rosak teruk dan dia pun meninggal. Lepas Lee dah mati, Noh pun mendapat duit insurans suami dia sebanyak 1.8 juta ringgit. Korea ni punya wang insurans memang tinggi-tinggi belaka juta-juta semua. So selepas dia dah bunuh mak mertua dia, suami-suami dia masih lagi tamak guys. Hati dia dah buta sebabnya dia dah nampak duit aja. Kali ni dia target pula anak perempuan dia. Dia campur racun prakuat tadi ke dalam makanan anak dia, tapi dalam dos yang sikit je lah. Dikatakan anak dia pengsan berkali-kali dan sakit perut yang teramat sangat dan kemudian telah dibawa ke hospital. Anak perempuan dia selamat, tapi tetap jugalah dapat kesan sampingan macam dia punya paru-paru tu rosak juga. So kesan daripada anak dia sakit ni, Noh telah mendapat duit insurans sebanyak 23,000. Jadi duit-duit insurans yang dia dapat sebelum-sebelum ni kan, dia telah pergi beli kereta baru, basikal mahal, gold bar dan pergi bercuti. Korang nak tahu tak berapa harga basikal yang dia beli tu? RM66,000 guys. Mahal gila. RM66,000 ni kalau dia beli motor dia dapat sebiji dah. Jadi orang terdekat Noh, orang yang kenal Noh memang tak sangka langsung yang dia akan bunuh diorang semua ni. Sebabnya bagi diorang, Noh ni adalah seorang ibu yang baik dan penyayang. Dia selalu mewahkan anak dia dengan makanan dan pakaian yang mahal-mahal. So diorang terfikir Noh buat macam tu sebab cuba untuk menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak dia. Sebabnya masa kecil-kecil dulu, Noh ni datang daripada keluarga yang susah, tak berduit dan bermasalah. Walaupun orang-orang terdekat dia memang tak sangka Noh akan buat macam ni, tapi ada seseorang yang syak, ada sesuatu yang tak kena, iaitu kakak kepada Lee. Dia pelik, kenapa ahli keluarga dia meninggal secara berturut-turut, maksudnya dalam tempoh yang sangat dekat. Lepas tu Noh ni pula nampak tak sedia langsung dan tak berkabung, siap boleh pergi berjoli lagi. Lagi satu, tak mungkin Lee nak bunuh diri tahu, sebabnya diorang ni masih ada anak kecil yang baru je lahir. So kakak Lee ni pun mula siasat dan dia telah pergi ke pejabat insurans nak tahu sama ada Noh ada ambil tak duit insurans. Lepas tu barulah kakak Lee ni tahu yang suami Noh sebelum ni pun meninggal dan Noh telah ambil semua duit insurans dia. Dia macam pelik lah, dalam tempoh 2 tahun suami Noh ni meninggal dan dia dapat duit insurans yang sangat banyak. Jadi kakak Lee ni pun buat report polis dan polis pun mula siasat duit insurans suami pertama Noh, iaitu Kim. Kim sebelum ni pernah ada 3 polisi insurans dan bila dia meninggal, duit dia ada sebanyak 1.5 juta ringgit untuk diberikan kepada anak dorang. Tapi disebabkan anak dorang ni masih di bawah umur, so Noh lah yang dapat duit tadi. Situasi kedua yang terjadi dekat suami Noh, iaitu Lee tu pun hampir sama juga. Lepas Lee mati, dia ada duit insurans sebanyak 1.8 juta ringgit untuk diberikan kepada anak lelaki dorang. Tapi Noh yang dapat duit insurans tu sebabnya anak dorang ni masih lagi kecil dan bawah umur. Lepas tu Noh akan dapat duit insurans sebanyak 23,000 lagi disebabkan anak perempuan dia sakit tu kan. Jadi polis pun rasa okey, macam ada yang tak kena pasal kematian dorang semua ni. Jadi polis pun decidlah nak bedah siasat ke 3 jasad yang telah meninggal untuk mencari bukti betul ke dorang ni kena racun. Tapi jasad Kim dengan Lee dah dibakar, so yang tinggal cuma jasad Mak Lee je yang ditanam. Jadi polis pun koreklah kubur Mak Lee dan diorang pun buat bedah siasat dan ternyata dalam badan mak dia ni memang ada racun prakuat. So memang terbuktilah ke semua mangsa ni memang meninggal disebabkan racun. Selepas polis dah kumpul semua bukti, akhirnya Noh pun telah ditangkap pada 28 Februari tahun 2015. Masa diorang geledah rumah dia, diorang terjumpa racun prakuat yang ada dalam peti ais dan juga tepung gandum yang beracun telah diselit di belakang rak. Kemudian Noh telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dan dia kena pakai gelang elektronik. Tapi hukuman tadi berubah pula selepas rayuan kes Noh, yang mana dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Nak singkatkan masa penjara, tapi alih-alih dah bertambah lagi masa dia kat dalam penjara. Bila dia tanya kenapa dia buat macam ni, kenapa dia bunuh ahli keluarga dia sendiri, Noh sebenarnya memang tak cerita sangat lah. Dia cuma cakap sikit-sikit je. Dia ada cakap kenapa dia bunuh suami dia Kim, sebabnya dia kata masa dia kahwin dengan Kim pernah pukul dia, so dia dendam lah. Pasal mak mertua dia pula, mak kepada Lee tu, suami dia yang kedua tu kan, dia tak suka mak mertua dia sebab mak mertua dia selalu pandang rendah dia dengan anak-anak dia. Lepas tu dia cakap dia memang tak ada niat langsung untuk membunuh anak perempuan dia, padahal dia dah bagi kot anak dia makan racun. Tak ada niat apanya, memang berniat lah tu. Tak kisahlah apapun alasan dia, sebab motif utama dia buat macam ni adalah disebabkan nak duit insurans dorang. Serius gila dia perempuan ni. Dia sanggup bunuh suami dia semata-mata nak duit insurans yang berjuta-juta ringgit tu. Lepas tu sanggup juga
rosakkan anak dia, sakitkan anak perempuan dia yang dijaga sama ni, yang disayang semata-mata nak duit insurans juga. Gilanya. Apalah perasaan anak perempuan dia bila dia tahu yang mak dia memang berniat nak bunuh dia sebabkan duit. Astagfirullahaladzim. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Nina harap korang suka, dan kalau korang ada apa-apa cadangan yang korang nak Nina ceritakan, korang boleh komen dekat bawah. Kalau ada cukup maklumat, Nina akan cerita balik kat korang, okay? So itu sajalah untuk hari ini. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.